Okey. Kemudian ayat yang ketiga hamzah dulu beratas. Ikut saya. A. Ni kan? A. Okey. Kemudian ra bertanda ra yang bunyi yang mati. Ra yang mati macam mana bunyinya? Hujung belakang lidah naik ke gusi atas. Hujung belakang lidah lengkung tu melengkungkan lidah tu bunyikan di belakang lidah dia akan tebal. Getarkan lidah. Kemudian jadi baca dia ada dua bunyi. Dua bunyi. Cuba baca. Ar. Kemudian ra baris atas. Ra. Cuba baca. Ra. Ra. Kemudian ha mati. Himpit nafas tengah halkum. Mati. Kemudian mim baris atas. Ma. Cuba bunyikan. Ma. Kemudian ma. Nun baris bawah. Ni. Nun baris bawah. Ni. Jadi bacaan dia. Berapa bunyi ada tengok. Ar-Rahmani. Cuba baca. Okey. Ni. Kemudian ra bersabdu, ra mati dan ra bersabdu tu. Tu bunyi ra mati. Ni jadi bacanya nirrah. Nirrah. Gitu. Nirrahim. Baca sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita baca. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey. Ayat keempat. Okey, ayat keempat. Sekejap. Ayat keempat. Ikut saya. Ma. 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 Ikut. Ma. Maliki. Ikut saya. Maliki. Maliki. Kemudian ya baris atas. Ya waw bulat. Yaw. 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 Mim baris bawah. Mim baris bawah. Mi. Mi. Cuba baca. Mi. Mi. Okay, good. Kemudian masuk pada dal ni. Yaumid. Masuk pada dal, tahan suara situ. Yaumid. Cuba baca. Yaumiddin. Yaumiddin. Jadi tengok ada berapa bunyi tu. Satu. Maliki. Yaumiddin. 9 bunyi dia. Ada 9 bunyi. Cuba kira jari tu. Maliki yaumiddin. Cuba baca. Maliki yaumiddin. Kemudian ayat kelima. Ayat kelima untuk saya iyyaka. Cuba. Iyyaka. Tu tak naik tu tengah lidah kena naikkan I satu bunyi, ya mati. Ya yang mati tu satu bunyi. Ya mati. Ya yang mati tu satu bunyi. Di dalam ya yang bersabdu ni macam ni. Dalam ya yang bersabdu ada dua ya tu. Ya yang kita fokus ni ya yang berbaris, ya yang mati tu. Dalam tu ada yang mati tu. Ya yang mati tu yang masalahnya isunya dia tidak kembali pada makhraj dia.
Tengok saya baca. I. Cuba baca. I. Ya, naikkan tengah lidah. Ya, naikkan tengah lidah. Iyaka. Naikkan tengah lidah. I. Dia akan bunyi begitu. Bunyi I. Itu tengah lidah naik. Iyaka. Cuba baca. Iyaka. Okey. Kemudian sambungan dia. Na'budu. Na'budu. Yes. Kemudian wa iyyaka. Cuba. Wa Iyaka. Yes. Tengok. Nasta'in. Cuba baca. Nasta'in. Yes. Dengar saya baca sekali lagi. Iyyaka. 1, 2, 3, 4. 4 bunyi tu. Na'budu. 4 bunyi. Wa iyyaka. Kemudian wa iyyatu 2, 3, 4, 5. 5 bunyi. Nasta'in. Cuba baca semua sekali. Iyyaka. Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat 6. Ayat 6. Okay. Hamzah baris bawah. I. Ikut saya. I. I. Okay. Ha bulat ni ha bulat mati. Kena tolong kepada rumah dia lah. Jadi ada berapa bunyi? 2 bunyi. Mana bunyi dia? Ingat? I. 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 Satu I, satu ha tu di suara daripada pangkal hakum. Ihdina. Cuba baca. Ihdinas. Kemudian masuk pada sod mati dia bunyi desiran. Tebal desiran tebal. Jadi bacanya ihdinas siratal mustaqim. Cuba baca. Ihdinas siratal mustaqim. Yes. Ayat ke-7. Tengok saya baca. Si. Ikut saya. Si. Yeah. Pada atas. Ra. Lepaskan belum? Ra. Sirata. Sirata. Cuba. Siratal ladzina. Sambungan dia. Ikut saya. Nun mati. Tekan kat hidung. Lidah lekat. Naik hidung. Ain bari atas. Okey, mim mati. Rapat bibir. Kemudian dengar saya baca. An'amta. Ada 2 dengung tu. 2 gunah. Dia baca. An'amta. Ada 2 kali gunah ke hidung. Cuba baca. An'amta. Okay, bagus. Sambungan dia. Ikut saya baca. Alaihim. Cuba. Alaihim. Okay. Him.
an'amta 'alaihim. Sambungan dia. Ghairil maghdubi. Cuba baca. Ghairil غير المغضوب Sambungan dia. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cuba baca. Ghairil Ghairil maghdubi maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Itu cara nak sambungkan bacaan ya. Itulah namanya makhraj huruf wala. Okey. Okeylah tu. Cara ramai okey. Jadi kita open siapa yang nak baca. Kita fokus di perjalanan makhraj. Kita betulkan yang salah dan biasakan yang betul. Siapa nak cuba baca? Saya nak Ustaz, cuba lah, Ustaz. saya cuba boleh? Saya nak cuba, Ustaz. Ya, boleh sila. Okey, boleh. Silakan. Banu Haliza, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Banyak perubahan tu. Tahniah. Terima kasih. Okey, bagus. Ya. Okey, bagus. Okey, siapa lagi nak baca? Follow perjalanan Ustaz, saya makhraj yang cuba saya Ustaz, tunjuk tadi ya. boleh? Silakan tuan. Ya, sila tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, Haji. Bagus. Banyak perubahan ya daripada yang sebelum ni. Tahniah diucapkan. Terima kasih Ustaz. Okey. Ada perubahan. Banyak perubahan. Tak apa, pelan-pelan Haji. Perubahan tu dah Okey ada dah. yang banyak. Okey. Kita semak yang lain pula. Rakan-rakan lain. Ada yang nak baca tak? Sebelum kita buka soal jawab. Soal jawab ni adalah peluang untuk kita yang banyak soalan-soalan yang dah dicatatkan dalam tempoh seminggu ni. Boleh tanya. Kita open pada semua dalam bidang tajwid tu. Okey, kita lebih dahuluan lagi. Ada yang nak baca lagi tak? Kita nak semakkan. Okey, sambil tu kalau tak ada kita silakan. Silakan. Ya, silakan. Boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, tahniah Zainul Haila Okey, bacaan ni ada banyak perubahan. Terima kasih, Dah Ustaz. nampak perjalanan. Okey, sama-sama. Okey, siapa nak baca dan nak tanya soalan, kita bincang soalan-soalan yang nak dikemukakan. Silakan. Okey, ada soalan nak tanya? Ada yang nak baca? Boleh? Tak ada masalah. Okey, tidak saya tambah apa ni tip Tip ni adalah panduan. Panduan untuk menguasai bacaan Al-Quran. Ni tip dia. Okey. Tip untuk menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Okey, tu catatkan ada 5 tip ni. 5 tip. Yang pertama catatkan Yang pertama. Ni tip dalam menguasai bacaan. Yang pertama, merakam bacaan dan ilmu yang telah dipelajari daripada guru. Rakam Sekarang ni kita menggunakan perkataan rakam sebab sekarang ni kita boleh merakam menggunakan telefon bimbit. Sangat mudah. Dulu guna merakam kan. Sekarang guna handphone sudah boleh rakam dengan cepat, dengan mudah. Rakam bacaan daripada guru. Itu yang pertama tipnya. Dan mendengar semula bacaan daripada rakaman tersebut untuk dipraktikkan pada bacaan surah yang ditentukan. Itu tip yang pertama. Yang kedua, mencatat ilmu yang telah dipelajari daripada guru dalam buku nota khas. Nota khas maksudnya apa? Nota yang tak ada bercampur-campur dengan ilmu yang lain. Nota khas, beli je lah kat kedai buku yang kecil tu. Tak besar sangat. Saiz A5 ke, kecil sikit pun tak apa. Buku tu adalah buku khas untuk belajar Quran saja. Sebab di situ setiap kali belajar, kita akan letak tarikh, letak tajuk, letak hari. Tujuannya senang nak rujuk balik bahagian yang mana kita perlukan. Jadi, tip yang kedua apa dia? Mencatat. Bacaan sisi penting. Mencatat nota yang penting. Bacaan Al-Quran. Mengikut tarikh pembelajaran harian. Itu sebab kita postkan link yang kita bagi tu, dia ada tulis pembelajarannya, surah apa, tarikh berapa, hari apa. Supaya kita boleh rujuk balik. Okey. Itu nombor 2 tip. Itu kena buat. Sebab apa yang saya cakap ni, apa yang saya lakukan masa saya belajar dulu supaya saya dapat menguasai dengan sempurna. Tak ada tertinggal pun. Semua saya dapat sebab saya rakam. Okey, tip yang ketiga, mengulangi segala ilmu yang telah diajar setiap kali selepas tamat kelas. Kena ulang balik. Itu dia. Mengulangi ataupun mengulang kaji semula pelajaran yang telah dibincangkan selepas daripada kelas. Itu tip ketiga. Selepas habis kelas kita ni, sama ada malam ni juga atau besok, jangan tangguh lama sangatlah. Sebab ilmu tu dia masih ingat. Apa yang kita catat tu kita ingat. Kita boleh ingat apa yang Ustaz terangkan ketika pada catatan tu. Jadi kita hendaklah, itulah dia. Tip yang keempat
3. Ya. Yang Ji. keempat lah. Yang keempat ni nanti. Boleh Ji? Boleh. Boleh Boleh, insyaAllah. Tip yang keberapa dah? Kelima ke keempat? Ni keempat. Sambung yang keempat ke kelima ni Ji? Keempat. Sambung yang Tadi keempat tiga. Keempat lah Dia yang keempat. Okey. Tip yang keempat. Tip yang keempat mempraktikkan apa yang telah diajar oleh guru melalui amalan dalam amal ibadah seharian. Ini dia punya tip dia. Mengamalkan apa yang telah dipelajari dalam pembelajaran pada amalan harian. Amalan ibadah harian. Tu yang keempat. Contoh tu kita baca surah Al-Fatihah ni, kita nak praktikkan dalam solat sunat terutamanya. Solat fardu takut tak sempat kan, baca lambat sangat, nak fokus, nak baiki kan. Imam dah sujud, dah rukuk. Jadi kita solat sunat tu kita perbanyakkan sebab kita akan baca suratul Fatihah pada ibadah kita. Jadi kita kena amalkan dalam ibadah seharian. Okey, itu yang keempat. Dan yang kelima, terus mengikuti kelas selanjutnya dari minggu ke minggu. Maknanya terus mengikuti kelas selanjutnya untuk daripada minggu ke minggu. Itu tip yang kelima. Maknanya kena konsisten datang kelas sebab di situlah ada keberkatan ilmu, ada motivasi untuk lebih maju bila kita belajar tu ketika itu ada motivasi untuk maju dalam bacaan Quran. Okey, habis 5 tip. Okey, ada nak tanya tak? Tak kurang jelas ke tentang apa yang saya sampaikan tadi? Ada yang nak tanya soalan daripada Al-Quran. Dalam Quran tu cukup banyak soalan saya tak boleh bentang semua kat sini sebab saya mesti bagi ruang pada rakan-rakan yang ada kemusykilan. Yang penting-penting yang rasa perlu diminta penjelasan, kita bincanglah di sini, insya-Allah. Kalau ada lah Ustaz, saya nak tanya, bacaan saya tu nak diperbaiki lagi ke Ustaz? Bacaan kita, dia macam ni. Okey. Saya terangkan cara saya mengajar lah supaya jelas Cara saya mengajar adalah berfokus. Ingat berfokus. Dan fokus kita adalah kepada kesalahan-kesalahan yang majoriti atau yang popular orang buat kesilapan yang perlu diperbaiki. Kesalahan yang popular itu yang saya fokuskan untuk dibincangkan. Contohnya hukum ra, hukum martabat gunnah, perjalanan makhraj, itu semua adalah perkara yang ramai orang baca salah. Jadi cara belajarnya ialah kita fokus satu-satulah, untuk satu kali pertemuan kita bincang satu. Contoh hari ni perjalanan makhraj. Ramai orang baca perjalanan makhraj ni dia tidak sempurna sebab dia tidak diterangkan oleh guru atau sebagainya lah. Itu antara sebab-sebabnya. Jadi bacaannya itu tidak berjalan. Dipanggil perjalanan makhraj itu tidak sempurna. Itu cerita dia. Jadi saya fokus satu tajuk. Saya tak ada fokus kalau perjalanan makhraj ni dalam sesama saya sentuh yang lain. Saya berfokus satu je dulu, mantapkan. Jadi minggu maknanya kalau setiap minggu kita bincang, banyak kita dapat, kita faham lebih jelas dengan praktikal sekali. Okey. Ya, betul. Jadi kalau kata Haji kita baca masa tak okey, saya hanya fokus kepada perkara yang kita bincang untuk hari ni saja. Gitu je. Supaya kita bukan maksudnya kalau saya tak tegur tu dah betul semua, tidak. Saya fokus pada contoh perjalanan makhraj saja. Yang lain saya tak fokuskan. Sebab kita masa yang ada kita perlu berkongsi dengan orang lain juga. Orang lain pun nak baca kalau kita terangkan panjang-panjang, orang yang tak sempat nak baca. Kita nak, kalau boleh nak seramai yang boleh untuk menyemak bacaan. Seramai yang boleh. Jadi kita buka ruang lah rakan-rakan yang lagi nak baca lagi, boleh baca untuk saya semakkan. Fokus kita kepada bacaan. Perjalanan makhraj huruf tu. Itu dia. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.
Okey, ada soalan lagi? Okey. Jadi saya ingat sekadar itu dulu. Sekadar itu dulu untuk malam ini. Untuk malam ini. Sekiranya ada lagi soalan boleh kemukakan. Tapi kalau tidak ada, kita untuk perjalanan makhraj ni kita perlu latihan. Buat latihan dulu. Untuk malam ni latihan perjalanan makhraj. Sebab minggu depan kita dah masuk surah yang berikutnya. Fatihah dah habis dah. Dah tak bincang lagi untuk minggu depan. Kita akan bincang surah yang berikutnya. Okey, saya buka cadangan di sini. Ada cadangan sebelum ni kita bincang surah Al-Mulk. Jadi bila masuk pada tahun baru ni kita ulang balik Fatihah. Kita buka cadangan. Okey, surah Al-Fatihah dah settle, kita nak masuk surah yang lain. Untuk pengetahuan, memang fokus kita adalah surah-surah lazim untuk bulan Ramadan ni. Bermula daripada Alhaakumut Takatsur. Setuju? Boleh Ustaz? Boleh, Setuju, saya setuju. Okey, jadi Boleh je Ustaz. Setuju. jadi minggu depan kita akan mula surah Takatsur. Saya akan mulakan surah Takatsur tu dengan dia punya dipanggil waqaf dan ibtida'. Waqaf dan ibtida' ni maknanya kita bacaan yang terbaik mengikut imam yang menetapkan tanda waqaf tu. Dia waqaf yang terbaik kat mana dia berhenti. Ada kalanya waqaf yang sedia ada tu dia tidak betul-betul sempurna. Dia mungkin kadang-kadang dia hanya harus berhenti. Walaupun tanda nombor tu dia dah letakkan roksul ayat tu kan. Tanda setiap ayat tu dah ada nombor dia. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Tetapi dalam membaca Al-Quran yang lebih sempurna, terutama orang yang suka baca sambung-sambung ni. Dia nak cepat baca kan. Dalam solat tarawih dia nak sambung-sambung. Jadi kita ada cara untuk bacaan sambung-sambung ni yang lebih tepat dan sempurna boleh wakafnya, berhentinya. Dia tak boleh main sambung je. Ayat pertama cantum ni ayat kedua, ayat ketiga cantum ayat keempat. Sambung-sambung tu tak boleh sebenarnya. Tak boleh. Kalau nak baca laju sekalipun, kita ikut wakaf dan iktidak yang kita bagi. Nanti saya akan bagi untuk bagi orang yang nak baca cepat lah. Kita ada wakaf iktidak tu, kita boleh baca sambung-sambung tapi berhenti pada wakaf yang sepatutnya mengikut imam. Nanti kita akan merujuk kepada kitab Manarul Huda fi Bayani Al-Waqfi wal Ibtida'. Karangan Syekh Abi Yahya dan Syekh Ashmuni. Ada dua imam di situ. Ini panduan bagi orang yang nak baca laju. Ini pasal kita fokus kita untuk solat tarawih ni. Dia tak dekat sebulan ni, tak sampai sebulan ni nak dekat dengan Ramadan. Jadi kita pulun lah 4 kali pertemuan ni untuk kita selesaikan surah lazim kita. Wallahu alam. Jadi minggu depan kita akan mulalah surah At-Takatsur. Alhaakumut Takatsur, insya-Allah. Wallahu alam. Ada soalan lagi tak? Yang lain ada? Ada apa nak ni? Surah At-Takatsur. Saya catat siap-siap ni. Kalau ada, saya catat siap. Surah At-Takatsur tu kita akan bincang waqaf dan ibtida' dan hukum ra'. Sebab di situ banyak hukum ra' tu. Ada hukum ra' pada surah At-Takatsur. Saya ambil awal sekarang ni. Saya catatkan pada Ustaz Aiman sebab untuk panduan. Isnin minggu depan. Kita tengok tarikh. Isnin minggu depan iaitu 14 hari bulan. Tarikh 14 hari bulan 3. 14 hari bulan 3 hari Isnin. Surah At-Takatsur. Iaitu waqaf dan ibtida'. Hukum ra'. Hukum ibtida' sekali lah. Hukum ra'. Pada surah pilihan, surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur. At-Takatsur. Surah At-Takatsur. Kita lihat. Kita lihat dulu. Surah At-Takatsur ni, kita tengok dia punya ayat dia ada berapa? Surah At-Takatsur. Ayat dia ada 8. Ada 8 ayat. Muka surat 600. Muka surat 600. Ada 8 ayat. Ayat 1 sampai 8. Ini minggu ada hadapan. Harinya
14 bulan 3 nanti. InsyaAllah. Okey. 14 bulan 3 insyaAllah. Okey. Jadi insyaAllah sekadar itulah. Kalau tak ada apa urusan, tak ada apa yang nak ni. Jadi kita akan sambung minggu hadapan. InsyaAllah Ustaz. Hukum roh hukum roh ni ada dua, satu tebal, satu nipis. Nanti kita bincanglah hukum roh pada minggu depan. Sebab banyak orang masalah hukum roh ni dalam surah ni antara hukum roh lah. Hukum roh tu ada masalah. Ada yang baca nipis, ada yang baca tebal. Dia langgar lah. Maksudnya dia tebal-tebal semua. Semua tebal. Sedangkan hatta zurtumul maqabir. Itu sebenarnya nipis. Tapi ramai sangat baca tebal. Bir, tebal. Bir, nipis kan? Bir. Alhaakumut takathur. Itu tebal. Hatta zurtumul maqabir. Itu patutnya nipis. Hatta zurtumul maqabir. Nipis. Okey. Itu nanti kita bincanglah. InsyaAllah. Kalau lihat pada minggu depan nanti, surah ni, At-Takatsur ni dia tak banyak ada hukum roh, dia tak banyak. Dalam tu kalau yang isunya dua tu je. Ayat 1 tebal, ayat 2 bir tu nipis. Ikut-ikutkan yang lain tu ada gunnah. Sifat gunnah. Jadi yang kita akan fokuskan tu nanti minggu depan. Pertama hukum roh dan kita fokus ke wakaf ibtidak. Agak panjang sikit lah. Wakaf ibtidak tu penting. Sebab kita fokus pada orang nak baca cepat ni. Orang nak baca cepat, kita perlukan bantu dia dengan wakaf ibtidak yang untuk yang cepatnya. Yang lambatnya ikut berhenti setiap ayat. Yang cepat punya tu kena guna wakaf dan ibtidak yang baru. Sambung. Ayat berapa yang boleh sambung? Ayat 1 dengan 2 ke? Atau macam mana kan? Ayat 3, 4 dan seterusnya. Okey, wallahu alam. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bikhair. Allahumma inna nastaghfiruka ma 'allamtana wa dhakkirhu 'inda hajatina ilayhi wa la tunsinahu abadan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, kita tangguh di tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.